أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Maha Esa. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ucapan dan syair bahagia dengan imam terkasih masjid dan imam masjid masjid khususnya akan memberikan kesempatan hadir yang membuat Allah sekalian. Syukur sangat-sangat berbagi diri dengan ibadah zikir dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis yang mana disebut berada siapa yang mengikuti jalan-jalan majlis ilmu Allah akan menambahkan kepada jalan-jalan kesyukur amin. Jadi hari ini tajuk kepada amanahkan dan ciri-ciri keluarga yang beriman. Kalau kita tengok hari ini dia cabaran dalam hidup keluarga semakin hari semakin bercabar menggunakan zaman kebanjiran maklumat ada dalam dunia tanpa sempadan dasar itu zaman media sosial cabaran melulu ramai yang dulu dengan maklumat bulu-bulu menunjukkan apa yang akan ditunjukkan. Bulu-bulu kejar follow, bulu-bulu kejar ikut, bulu-bulu dahulukan komen-komen puji-pujian daripada manusia. Sebabnya saya beritahu hidup ni kalau kita mengharapkan pengertian manusia, kebergantungan kita kepada manusia, maka kita akan kecil. Itu paling besar. Hidup berharap pada orang, berharap pada manusia, kita akan kecil. Berharaplah pada Allah. Dalam keluarga kita minta ada suami yang mencintai, harap suami yang mencintai, kita akan kecil. Sebab manusia kita sempurna. Tapi kalau berharap pada Allah, ya Allah jadikanlah suami yang berubah, jagakanlah istri itu. Tolonglah diberikan pada Allah. Berharap minta pada Allah. Tapi kalau berharap pada manusia, sudah akan kecil. Kalau kita tengok beriman, apa maksud beriman? Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, melakukan dengan anggota badan. Sebabnya bila ada seorang Arab Badui ini dia sebut semuanya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, seorang iman. Tetapi teguh langkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu itu seorang muslim. Sebab apa? Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuannya. Aku seorang Islam, tak ada satu, semua boleh ambil mic, beritahu aku semua saya seorang Islam, semua boleh. Tapi tak ada siapa yang berani yang mikrofon cakap alhamdulillah saya layak oleh beriman kepada tanah. Tak ada siapa yang berani dia. Sebab apa? Iman tak selesai dengan pengakuan, jadi dibuktikan juga dengan perbuatan. Kita tadi kan yang disebut tadi, maknanya membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dengan lisan, melakukan dengan anggota badan. Saya rasa seorang iman, saya beriman kepada Allah. Tapi banyak benda tak boleh poso, tak sembahyang, tak itulah. Dan disebut tentang ciri-ciri keluarga iman, saya tentu inilah ciri-ciri itu ciri-ciri yang baik. Dalam membina sebuah keluarga, tidak dapat tidak tiga perkara kena ada. Pertama, mestilah berlandaskan syariat Islam. Keluarga mesti berlandaskan syariat Islam. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan yang mereka proses itu terusan. Dan yang ketiga,
Tidak ada pasangan yang seperti ini dibanding-bandingkan dengan oleh sendiri. Tapi syariat Islam macam mana pula yang orang ajar dalam buku motivasi keluarga kamu cakap pada dulu, tapi tetap syariat Islam kuat. Dalam Islam belajar ada semua. Yang kedua, bila sebut tentang tak ada pasangan yang kena pasangan memang betul. Dah kahwin 20 tahun masih disebut tak betul. Yang lelaki pun tak pernah ada orang lelaki pun mungkin sama perempuan ni kau perempuan yang betul lah. Tak selesai, tak faham sebab proses itu berterusan. Yang ni pula berubah. Bila dah usia lain pula, bila dah kahwin lain pakai dia. Bila dah ada anak orang lain pula pakai dia. Bila dah bercucu lain pula, bila dah pegang jawatan lain pula, bila dah pakai dalam jabatan lain pula, bila bercucu. Kerana sikap berubah ke pasangan itu perlu dikenali secara berterusan. Dan yang ketiga, tak usah dibanding-bandingkan. Dan bila semua tentang keluarga yang beriman itu tuan dan perempuan sekalian, kita tengok betapa dekat dalam rumah tangga, tujuan rumah tangga pasangan ini haruslah jelas. Nak bina rumah tangga mesti jelas. Sebab kalau boleh, kalau kita meletakkan Allah itu sebagai asasnya, maka inilah satu bentuk ibadah yang paling panjang dalam hidup. Ibadah yang paling panjang rumah tangga perkahwinan suami isteri. Kalau dianggap perkara kerana benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, cukup 3 sifatnya sini-sini ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Maknanya kadang-kadang benda tu baik, tapi kaedahnya tak izinkan, cara dia tak betul, tak dapat pada ibadah. Itu sebab saya pernah ceramah untuk bakal pesara serta di pusat perubatan mesti menaya. Dia buat kat situ tapi pelbagai agensi kat situ. Sebut-sebut kalau orang tu benda-benda baik, dia niat kerana Allah, cara dia pun diizinkan oleh Allah, insya-Allah dapat beribadah. Jadi adalah satu hamba Allah ni kata, ya Allah rugi je saya silakan tak pernah niat kerana Allah. Kerja pula, banyak kerja kat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dalam masyarakat bagi bantuan ke orang, dia yang boleh sampaikan, kalau sampaikan ke pihak jabatan orang benda baik diizinkan oleh Allah, dah kaedahnya betul lah, cara dia tak tipu tak ada apa, tapi dia tipu niatkan Allah. Macam orang kahwin biasa, apa nak kahwin ni Mak Mesir, siapa kahwin? Ramai kawan kahwin dah. Apa kahwin? Juga perempuan itu. Siapa nak kahwin? Umur dah banyak, bila lagi nak kahwin? Tapi jaranglah dengan pengantin yang bertanya, sebab tu nak kahwin, dia kata saya nak kahwin kerana Allah. Biasanya niat kalau kerana Allah ni, biasanya lelaki yang nak kahwin. Maksudnya dia tak ada jawapan lain kan, dia jawapan lebih bagi ramai dan orang. Tapi yang salah datang kerana Allah, dia ada susah mencari orang. Dia macam malam ni kan, ramai datang kerana Allah, ramai datang kerana Allah, tapi yang ramai nanti maksud sudah baca buku Samu kan cuma tak rasa hadir TV tu kan, TV tu letak tinggi sikit, puasa lagi. Apa kerana Allah, perempuan kat rumah, apa ramai dah boleh bini dia buat adalah ada pahala. Kenapa orang masak ni? Kerana Allah, layan suami kerana Allah, semua kerana Allah. Jadi senang hati dia, semua kerana Allah. Tak lama lagi ni sekarang macam nak masuk syahadat. Syahadat Ramadan, bukan bangun awal lagi. Hukum pek pagi dan bangun dan syahadat sambung. Bapak tuntang kita pun tuntang.
Jadi yang satu kamu kompak macam kau mulai dia mencoba-coba saksi aku tak kisah apa kalau yang tadi itu zaman siapa apa 30 hari lepas 30 pagi orang bangun tapi dia siapkan foto yang paling baik sekali nak bagi ahli keluarga boleh berpuasa dan bagi ahli keluarga dapat makan makanan yang mulia semulia makanan sahur tapi rugi bila dia tanya kenapa. Tapi kalau period tak salah, dunia dia Allah. Tak tahulah kalau orang yang period kali masalah boleh masalah. Walaupun kita tidak tak bulan, kita bangun pagi niat kerana Allah 30 hari. Nak bulan dahlah niat kerana Allah. Masak kau saudara-saudara, ya Allah, aku masak kerana-Mu ya Allah, mudah-mudahan keluarga dapat berpuasa ibadah kepada-Mu ya Allah. Kena pula malam tu dah niat kerana beribadah. Malam tu pula dalam qadar macam itu sebab jangan buat masak panik adalah pagi itu paling tahu untuk ada buat ya lain semua mana yang susah dalam jumpa adalah kawan seseorang dekat Kuala Lumpur sama belajar masjid. Dia memang setiap pagi dia memang tak berpuasa. Memang dia bangun pagi pukul pagi dan siapkan makanan sebab anak-anak di sekolah semua tak boleh makanan sekolah, semua nak makanan bahan. Ada memasak yang bos aku punya komplit pernah dia buat macam nak buat pagi darah aku juga tanya kau masak adalah orang buat cukup senang masuk syurga, cukup senang. Nak bandingkan sama lelaki banyak cabaran, blok banyak, kejap-kejap aku tanya pasal mama aku tanya, pasal ayah atau orang lelaki aku tanya, adik perempuan dia aku tanya, anak-anak semua belajar, adik perempuan yang tak settle kita kahwin aku tanya, mak saudara yang ada sebagai yang manis lain dia bawa kantor begitu pun kena tanya. Dah lah yang itu berdaya jadilah AJK masjid. Jadi jangan orang lelaki mana-mana cakap aku ni AJK biasa-biasa. Yang cakap AJK biasa-biasa memang tak boleh padu. Namun yang lebih cakap bisasi. Jangan main-main Allah tanya. Itu sebab kan kedolah ada kata kau jangan lagi pengarah ni ketua unitnya memang ada ketua unit yang bertanya kepada kan apatah lagi yang semua sama-sama jawatan wakil rakyat menteri semua dan jadi semua itu akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi niatkan kerana Allah buat kerja dalam segala perkara yang kita buat setiap hari niatkan kerana Allah SWT. Jadi apakah ciri-ciri keluarga beriman? Yang pertama memberi penekanan kepada pendidikan Al-Quran. Kalau kita tengok keluarga dulu, kalau kita tengok macam mana Nabi sendiri pesan ta'limu awlakum bisalasati asya, ta'limu adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, bayangkan mendidik ini Nabi sebut dengan ta'limu, adabkan anak-anak kamu. Didik dengan adab, ta'limu awlakum bisalasati asya, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, dengan dihubbi Rasulullah SAW, ajar anak-anak kita sayang Nabi. Bila tak ada anak sayang Nabi, itu yang sayangkan Nabi. Dan kau sayangkan siapa pun dengan ceritanya dia sayang Nabi. Yang disayang Syamah, yang sayang pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi, ya. Betul. Kalau kaji baliklah tengok drama daripada zaman kita kaji baliklah sekarang itu drama
wajahnya dulu Syarno itu segala ternyata jadi luar jadi kaya kalau jadi aja jadi itu wataknya ubah jadi dulu dah jadi luar contoh lah dulu lapor meter di alam dulu banyak dulu watak-watakmu segala ada jauh yang soalnya dulu heroin sekarang takut jadi potensi cakap hidup ada cakap tengok umum berubah-ubah sekarang dah hidup kita sesampu hidup dah tak tahu dah sampu tapi bila datang kuliah dongga siapa minuman ustaz lagi tak pakai siapa buku buku perak semua lagi bila datang watak kamu satu tetap dan itu Muhammad SAW. Jadi itu sebuah ajar sayang Nabi. Sayang Nabi ini orang, sayang Nabi ini dulu. Pertama dia akan selamat yang selalu sebut nama Nabi. Faman apa syi'ala aksara bizikri. Jadi itu banyak selamat. Jadi dia kemudian sekawan. Itu juga sebab beliau sebenarnya jemaah masjid. Allah sangat syukur. Allah sangat syukur aku ini datang bersolat di masjid daripada kamu bersolat dan kemudian mereka tidur di rumah. Habis bayar anak pula. Sebab kalau kamu datang belajar dan hadis di buku yang duduk semayang maghrib dan dia duduk itu dia tak bangun dengan itu dia duduk sampai Isya. Dia duduk itu sambil berbaca misalnya. Maka dia akan dapat pahala seorang yang ngasih dan bersolat walaupun itu sesuatu. Jadi mana kata yang tak kali ingat Nabi Islam dengan benar-benar menyebut nama Nabi Muhammad Aksara di sini. Maknanya kalau saya memilih kesalahan sebut Muhammad Ahmad Syaitan Aksara di sini. Sampai saya nanti selalu menyebut-nyebut semuanya. Yang itu juga yang kedua yang bahwa Nabi Nabi normal tinggal yang benar-benar paling sangat hidup dan sunnah Nabi. Tuan malam ini suara saya sedap sikit. Datang penilaian ceramah ini. Seorang anak semua. Jadi kadang betul kan channel anda betul dan cuma suara romantik sikit. Jadi yang kedua itu amal sunnah Nabi. Jadi kalau kita tengok tadi sini dia tadi Nabi kata saya Nabi. Kedua saya kalau Nabi tadi saya Nabi. Kedua saya akan dikeluarkan Nabi. Siapa nama saya? Kota atau tidak? Kan? Siapa nama isteri Nabi? Dia tahu sejarah jalan Aisyah. Dua dia. Yang lain peringat. Allah itu pun nak memilih Nabi juga. Ada tahu dia. Anak-anak Nabi boleh. Kalau tuan-tuan dan rumah keluar dan pulang pergi ke Madinah, pergi ke Madinah bayar kasar saya 10 dia, 12 dia. Jadi kemudian masuk musim Nabi. Sekarang nama pun ada pakai teliti ditunjukkan tempat persilangan keturunan Nabi. Anak Nabi semua meninggal lebih awal usia yang cucu-cucu Nabi asal usia diberikan. Jadi mereka kena ketam. Dan yang ketiga, bikin orang Al-Quran. Didikkan anak kamu untuk pendidikan anak. Sebab dulu silibus Al-Quran. Malahan pada satu ketika seorang lelaki bawa anak di rumah Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau nasihatkan anak aku, kau anak aku dia. Dan bapak kau Sayyidina Umar nasihatkan, jangan berlaku dosa aku ucap. Sudah yang mudah tersebut. Adakah dalam semua keadaan seorang anak saja berlaku berdaya? Ada tak keadaan seorang ayah itu juga dikatakan kedua Umar? Ada. 3 keadaan seorang ayah itu berlaku. Pertama, kegagalan memberikan ilmu yang baik-baik untuk anak. Ayah itu berlaku. Bagi ilmu yang baik-baik. Jangan bagi ilmu macam karangan. Orang sekarang ilmu
sekarang Nur Patrisha istrinya Umar binti Ahmad binti Ahmad Zulkifli Ahmad bin Allah panjang waktu sekarang simple aja dong. Kalau tak ada cari makna yang baik-baik. Saya sedikit telefon punya bapak ini ada tipu nama Manu Rasul Juta Nilo. Yang ini jangan tak namanya. Kerana dalam buku nama-nama baik dalam Islam kan memang betul maksud baik. Tapi buku mana Haji ada nama Haji. Ada tu nama baik tapi sama Nabi dia sama-sama nama dia macam tu sekarang satu kata tu Rasulullah. Nama tu memang di Indonesia adalah nama tu tapi sama Nabi dia sama nama dia macam tu Malik. Nama maksud baik bijaksana tapi sekarang ni kena kaji kalau dia itu sunnah Nabi bagi nama anak dan bagi nama bagilah nama yang baik-baik pada hari yang ketujuh di sunnah dan bagi nama pada hari yang ketujuh baik. Ini boleh topik dari nama topik pun lahir dalam orang kalau boleh ambil pen kini kepo sempurna mudah sahabat saya nama Najib nama Najib itu panggil nama Najib jinnya Allah Balkis nama Najib sudah anak-anak boleh seorang kan tak ada lagi itu sebab sekarang ni kadang-kadang namanya bila tak tahu tapi panggil halang ni orang dulu kan nama lain panggil lain tak sesuai panik pun tu tak panik kalau tak kaji orang dulu sana mana sampai yang pun waduh dia ada tutupan ada tutupan jadi kalau selesai dalam satu pun yang mana ada macam mana itu ada tutupan kompai apa itu saya di bawah ini mau ini bani nama baik ya jamaah sudah pojok pun bukan nama Islam pojok pun lebih mengaji sekolah guru Mazdah daun Mazdah tak nama yang baik-baik. Jangan letak nama Syamsul. Syamsul itu masalah matahari pandai. Saya dipilih Syamsul. Apa perlu yang boleh suara Syamsul? Yang lihat dapat tadi kipirnya ekor bertakon. Ayo mata ekor ni mata mohon tetap kibar pintu itu boleh kasihkan tapi sudah kami ukur sehingga tak kurang 20,000 tadi derhaka yang berkaitan bagi nama yang baik-baik yang kedua kata anak itu waktu itu ayah aku sebab dia bagi nama aku ni dalam bahasa Arab terjemah semua ini kumbang tak bodoh nama macam tu yang kedua kadang-kadang seorang ayah ini menjadikan ibu yang baik itu anak-anak mana suami yang akan memiliki gambar pendidikan anak pastikan isteri kita yang boleh didik isteri didik anak-anak kita suami kena pastikan isteri itu didik orang lelaki dalam bab nafkah membagi nafkah ke isteri dia
Zahir dan batin. Batin itu tidak hanya tertumpu pada cinta tahan diri. Nafkah batin termasuk juga memberikan didikan agama. Kalau tak mampu nak didik isteri dengan agama, jangan larang dia belajar agama. Bang masjid lah dengan ceramah, tak payah. Kau duduk rumah, biar kamu ceramah kau. Suami cakap, sudah tak ajar. Mesti nak pergi dengan kuliah ke masjid begini untuk maklumat semua. Di masjid ini, Majlis Sultan Rahmatullah, setiap malam ada kuliah. Bukan malam ni aja. Saya kena minum. Setiap malam ada guru takmir, dia lebih mendalam ilmu dia mengajar. Jadi jangan tak datang kepada yang Allah datang dalam Islam Sultan, saya ucapkan selamat datang. Inilah rupanya Masjid Sultan Rahmatullah. Selesa, ekor banyak, kipe berbanyak, kapek apa, kalau sujud topon tak buku tadi, Allah tadi. Dek mendayu imam berbaju solat dari ibu nasib baik panik. Aku yang kurang sikit di rumah, saya bagi tahu dia. Kemudian pada kadang begitu juga yang ketiganya ada anak yang kalau itu ayah aku sebab aku sama-sama tak tahu sebab itu bukan kita saya akan yang lebih baik mak tak tahu siapa sedikit ibu yang baik didik isteri kita yang baik. Dan yang ketiga dikatakan pihak kegagalan memberikan didikan Al-Quran. Sebab dulu segitu setiap Al-Quran saya kata tadi. Hari ini bukan hanya Al-Quran, macam-macam ilmu yang bermanfaat boleh digunakan. Jadi itu ada mulut itu ada kuat terus. Siapa tengok ada suami ada masuk dalam mobil masuk ke dalam pesantren. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab. Hari ini banyak betul. Kalau tentu ada perempuan ada masuk pergi ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah duduk ke belakang Allah lagi. Orang-orang boleh dalam masyarakat. Dia minta bertanggung jawab untuk bodoh pun tak bagi. Ada satu kes juga, satu kes perempuan dengan orang lelaki suami isteri. Satu kes suami tak ada kerja. Suami tak ada kerja, betul memang tak kerja, tak usaha nak cari kerja. Menyusahkan bini yang kerja. Suami jadi suri rumah tangga. Suri, kalau suami suri, kalau perempuan suri rumah tangga. Dia suri rumah tangga. Tak apa dia suri rumah tangga. Hilang rumah memotong tak boleh. Mengangkar menahu diri. Tak boleh kedua menyusahkan. Ada satu di situasi suami diuji, hilang kerja, hilang pendapatan. Isteri tak berkata media sosial, layan semua lelaki. Suami dah kata jangan, dia masih lagi buat. Udah suami tak. Akhirnya perempuan yang berada dan sibuk nak minta cerai, nak cerai, pelotak cerai. Itu sebab kuasa talak ni Allah bagikan lelaki. Kalau bagi perempuan tuan-tuan tak tahu apa berkali sekali kita boleh cerai kan awak. Saya cerai kan awak. Cerai dengan terakhir. Saya tak suka dengan awak kita cerai. Saya kata perak. Sebelum maghrib dia sampai ke masjid mana kisah pahala haji 3 kali kau coba kedua itu sebab kami lagi dan orang perempuan keningannya
ingat satu perkara. Barang siapa yang minta cerai atas alasan yang tidak syar'i, meminta cerai untuk tujuan yang tak ada hubungan dengan syarak. Ada boleh di belakang sejadikan tidak boleh nampak, tidak tak balik rumah, tak ada balik rumah, berusaha bulan-bulan berturut-turut mendatangkan kesedaran kemudaratan dan sebagainya. Tapi kalau bercakap sebab tak ada dalam senarai, suami itu baik dah, suami itu dah cukup jago dah, nafkah itu dicukup dah, kayak dah bagi nafkah ni tak semestinya banyak tu. Tapi memadai yang kemampuan suami boleh bagi banyak tu. Kalau perempuan minta juga untuk sebab yang tidak syar'i, maka itu dia bahasa tak boleh, tak boleh, maka diharamkan bagi perempuan itu bau syurga. Alhamdulillah. Bau syurga tak boleh masuk lagi ke tak boleh? Macam mana bau syurga? 500 tahun perjalanan dah terbau dah bau syurga. Dia baru akan sana, baru akan sana. Macam mana nak masuk ke bau tak boleh? Dia ubat sama, sama. Lelaki memang macam tu. Kan saya kata tadi, orang perempuan tak banyak ngobrol, takkan pada suami, aku kena suami masuk ke syurga. Orang lelaki banyak soal semua aku masuk ke syurga. Banyak soal jawab itu. Itu sebab Rasulullah dari perempuan. Jangan komplain, faham? Mulai hari ini letak satu azab perempuan. Apa suami benar, aku setuju je. Berubah. Jadi mahal. Itulah perempuan. Perempuan dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tak membunuh. Tapi satu bodoh dia tak boleh buang dalam hati. Satu. Saya cakap aku pada perintah suami, setuju je. Satu. Yang dipikir besar begini. Orang lelaki langsung tak fikir macam tu. Sebab semua tu. Iya. Jangan sangka baik. Ada satu lagu, saya pegang awak punya, awak pegang saya punya. Apa pegang awak punya? Siapa orang tak? Saya pegang awak punya, awak pegang saya punya. Kita sama-sama pegang hidup yang hidup. Tak boleh fikir dan balon. Saya pegang awak punya, pegang ujian. Aku bunuh tak balik. Suami lebih balik. Mana dijadikan? Siap. Imam ajak lagi itu ngaji. Tapi betul tak baik mengaji. Lepas Isyak ada solat, kita ngaji lagi nak. Tadi sedap pula ngaji. Boleh dapat ngaji lagi. Sehingga setengah sampai rumah. Dan pada balik boleh pergi. Ya tak? Iman kalau ada tanah itu pahal sound lagi itu abang tadi mengaji baca itu putri aku kawan minggu dah belajar apa yang ngaji lah betul mengaji imam abang sama belum tidak imam itu yang lagi kena balik besok imam tanya malam mengaji ni apa bising malam tu tak sampai ke malam lepas boleh sadar lepas boleh sadar maghrib balik rumah. Assalamualaikum, ini betul banyak salah copet balik dah copet tak semayang pun tak ada elok. Suami ambil salah, suami copet salah,
Bang cuba pakai elok sikit. Cuba jaga image elok-elok pakai. Besok suami pakai semua baju sudah dah muntah kata. Bila wala-wala tapi benar. Apa masalah kau buat? Jadi mana kata dalam aspek keluarga ini perlu pendidikan pendidikan anak-anak aktivitasnya mengajar anak-anak itu mengajar dan pendidikan Al-Quran keluarga ini pendekatan kepada pendidikan Al-Quran. Yang keduanya menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap anak-anak. Kedua ada tanggungjawab dengan bimbingan. Macam saya kata tadi, bab nafkah apa? Saya posisikan saya sampai tempat itu apa yang orang marah kata. Dan bab nafkah orang lelaki ketinggian mestilah mengutamakan isteri dan anak-anaknya. Bab nafkah isteri dan anak-anak dia tahu mana berbuat baik kepada ibu bapa berurusan tak mampu memang berbeza. Tapi dalam bab nafkah mesti itu mesti dan lebih juga kalau saya pendapatan saya 6 tahun itu patut dia fikir 10 kali. 10 kali belum fikir. Bukan hanya kawin belum fikir. Cabaran Allah Ta'ala lagi ini membesar. Kalau cabaran tak layak, tak mampu, tidak cabaran. Tak mampu, tak ada duit, tak kodoh. Kadang-kadang ada yang tak boleh hidup dengan kesusahan. Dia boleh saudara dengan suami, tapi bila suami dia uji kesusahan, dia tak ada. Boleh macam masalah, berlaku lagi. Tak mampu, tak kahwin, tak mampu nak kahwin, tak mampu tak ada duit. Dimampu tak ada personal loan. Dia punya akan pribadi dengan interest. Dengan duit dia macam orang faedah dan ibu itu sebagai asas untuk dia mampu. Itu banyak masalah. Ya. Yang kedua tak layak hanya ayat muafu pun tak ada. Dan muagamu tak ada. Kalau seorang harus belajar sudah tak ada. Itu sebabnya kalau dia berkahwin bersilap budaya itu. Silap budaya contoh yang bukan Islam. Dia nak kahwin dia tak nak mengaji tanah. Hidupnya sama. Jadi hidupnya banyak. Dia sapu lengah yang mancung. Hidup kempek tanah yang mancung. Dan jadi yang kolak-kolak sikit. Dia berkuah yang mereka berkilat suku yang macam tu. Dia memang makanan favorite itu makanan. Dia nak lelaki yang macam tu juga. Boleh dalam masalah WhatsApp kalau bawa orang masuk ke dalam agama kita, tapi sebaik-baiknya kita syukur daripada agama sebab kita tak nak dimasuk Islam hanya sebab nak kahwin. Yang ada yang buat agama. Jadi itu dan begitu juga tak layak orang yang panas banget pun tak layak kahwin. Siapa yang banyak banget bawa masalah. Dia berkata itu kena masuk khusus kepada banker management pengurusan amalan. Allah kawan malah itu normal punya normal. Ay malah apa? Tak boleh malah. Tapi kalau boleh bicara kita malah kebetulan. Begitu juga ketika tidak ada batas hubungan banyak senakis. Dia tak ada batas hubungan ini sebelum kahwin. Tak semestinya pasangan itu oleh awal lain. Lelaki itu dengan perempuan lain, isteri itu dengan lelaki lain. Sebelum kahwin tidak ada hubungan macam-macam buat.
Dan dia tak boleh rendahkan sebab Allah suruh kita jaga air. Nak kahwin kita cinta lah. Dan dulu pernah jawab orang yang bodoh tahan juga kita cinta. Tapi hari ini dunia kamu sepadan asal ini terbuka, tiba-tiba terjumpa dalam media sosial. Ada program share. Tapi dalam 50 pasangan satu je pasangan boleh bertahan. Kalau letak tahu benda-benda yang bukan tentang pasangan, walaupun benda bulan sebelum kahwin. Sebab ada lagi pun tak mesej tak sering semalam. Jumpa mesej dapat tahu yang isteri ni pernah terlanjur dengan lelaki lain. Bila sebelum kahwin, tapi masa tu dia dah kenal. Dia dah kenal sebelum nak kahwin. Masa tu usaha psikologi lelaki terganggu. Setiap kali dia nak sentuh isteri dia terbayang ke lelaki lain. Dia terbayang orang lain yang telah mengenal isteri dia. Dan setan dia sebab jaga lagi tidak. Jaga batas hubungan lelaki perempuan yang dulu. Kemudian memiliki kecenderungan kepada agama. Semua penilaian dia agama. Kan? Datang masjid. Datang masjid. Bagaimana dengan kuliah. Sedikit agama. Malam ni kita semayang berjemaah. Jadi esok pagi subuh semayang berjemaah sama-sama. Kau jangan lagi bagus. Dia tak siaplah anak kita kecil lagi tu pula berpuasa suruh wajah semayang bersama. Itu maklum semua kanak-kanak yang berusia 4, 5, 6, 7 tahun lebih mudah nak diajar solat berjemaah bersama-sama subuh berbandingkan anak-anak berusia 40 tahun. Itu kekembangan. Jadi ajak itu yang muda-muda diajak kepada awal. Itu sebab di masjid kalau dah malam 14 buat ini anak-anak sekolah rendah datang solat subuh berjemaah dan pergi belanja ini itu apa pun masjid apa tak boleh anak yang boleh sudah apa pula kalau pula siapa yang di masjid pun tak satu kempen ini. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah 40 hari betul-betul layak nama dia untuk menyertai cabutan bertuah, bukan memenangi sekutu. Waktu bagus sekutu datang 40 hari betul-betul tak putus. Tapi tak ikhlas Ustaz. Kadang-kadang menunggu macam tu. Bila tak kisah makan habis putus tu bagi kita cucian tak kisah. Bagi insentif dalam kadang-kadang bila harga-harga sebab terpaksa tu lama-kelamaan dia rasa kelazatan yang nombor. Itu tengok bagi kan dia cakap apa. Itu sebabnya Nabi pesan kalau siapa nak dimurahkan rezeki, siapa nak dimurahkan rezeki jangan tinggalkan 2 amalan yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang datang sembahyang jemaah di masjid sembahyang subuh 2 rakaat ada harapan. InsyaAllah. Dia datang sebab lepas azan sebelum iqamah ada keluar dekat skrin TV iqamah 10 minit lagi. Jadi semua sembahyang sunat tadi sebelum sembahyang subuh. Yang ke rumah orang buat dengan azan habis azan salat sunat 2 rakaat dulu, jangan tinggal. Buat salat sunat 2 rakaat. Ya, tapi kalau jadi subuh aja jangan buatlah kita dah lambat. Sebab bangun buat subuh aja sampai subuh dan esok. Dah pupus dah waktu subuh 5 minit sebelum subuh kau kena jaga kaki habis main tiba-tiba pertengahan untuk Allah tidak usul pertengahan kan. Jadi mana kata 2 amalan. Pertama salat namanya subuh dan yang keduanya sedekah subuh.
ambil nombor akaun masjid di sana untuk transfer online. Nama bank, pilih bank Islam. Nombor akaun 0000381. Resmi nama Masjid Sultan Ahmad. Description doa saya kaya. Amal sikit doa dia baca sedekah sikit tak boleh. Nabi suka. Nabi kata Allah sangat suka hamba beramal walaupun sedikit tapi berdosa. Akhirnya sikit saya buat sikit. Dengan salat berkat dan juga dan juga sedekah subuh. Malahan Nabi pernah tegur kepada putri itu Fatimah, wahai Fatimah. Masa itu Nabi nampak Fatimah sedang balik di tempat tidur. Wahai Fatimah, bangunlah. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Maknanya Nabi dah tahu. Tapi begitu kebanyakan orang tak bangun cukup. Macam mana kita tengok ramai, tak tahu ramai. Bangun subuh. Bangunlah wahai putri. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki sebanyak-banyak daripada subuh sampai terbit matahari. Itulah kan. Siapa yang ada masalah keuangan dalam tahun ini kalau usut betul lah, ini betul. Kemudian yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ini persoalan adab. Makan sirih pinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih banyak tidak, apakah dia bunyi dengan bahasa. Maknanya jaga ada. Kalau mencari pokok buah, ujung adalah perbedaan daun. Kalau nak jadi insan bertuah, dulu beradab, apakah ada satu jaga ada. Kata Imam Malik, dia ilmu sikit tapi jangan ada adab. Adab kebahagiaan. Macam bagi cawan dekat suami, janganlah bagi cawan saja. Dia akan ada balas. Adab. Jadi bila bagi suami, bagi pun ada balas. Suami Allah Bismillah. Dia terbunuh. Saya tidak malam. Iya, dia cakap betul ni. Tanyalah orang dulu orang dulu kemandangan bagi calon ada. Orang tu barang tu dilempar macam miskin sangat, miskin pun. Tapi maksud miskin orang tu yang disebut miskin ada. Dalam bab makan, dia takkan mula makan selagi orang tua dia tak makan. Macam tu, tak makan kata. Bila makan ramai-ramai, makan duri, itu duduk, cuma dapat orang. Jadi dia nak makan dia tengok. Ambil yang paling dekat dengan kita. Bukan yang paling jauh sebab bapa-bapa laut tu. Mati. Kalau ada dia nak tunjukkan. Coba ada. Iya. Tapi itu kalau dia tambah, kalau dia dapat kawan tempat itu selera makan. Jangan cepat sangat. Kita makan lagi cuma apa sedangnya. Dah salah makan itu. Dah habis dia makan. Banyak pula makan dia. Itu. Datang rumah orang, adab jaga. Kalau kawan tu juga, dia boleh jumpa dekat. Bawa rezeki, dia boleh juga. Bawa dapat turi, kita tengok cerita sedap ni. Kita tengok drama, hati tercari juga. Sudah yang drama, saya siap. Saya tak tengok orang share dekat TikTok. Dah habis drama.
Apa tengok misalnya tengah syok tengok TV tuan rumah ada ikut lagi dia tuan rumah kau macam tadi dia pergi masjid tapi tunggu saja makanan tidak apa-apa semua bukan berjalan ke sana dia dah beritahu saya dia macam tu tak sana sahabat terusnya kan pahala apa sana ikutlah kita topik orang tu ada yang siap makan untuk bisa makanan lagi dulu ni ini makanan tu tak ada kalau makanan hari ini makruh macam mana mau jadi dia jangan ada Nabi isteri pun tak ada Nabi mahu tu Nabi malu dengan isteri Nabi doa Nabi marah cara Nabi marah ni lain Nabi kalau bangun tinggalkan majlis tak baca salam untuk marah sangat kita ni pula saya tak sampai menampak yang buku tak tahu tu marah itu beza kalau kita tahu Abdullah bin Abbas antara sahabat saudara Nabi sebelum Nabi yang cukup terkenal dengan adab. Dia nak guru lepas Nabi wafat. Waktu Nabi wafat usia 13 tahun. Dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dan dia pergi ke rumah sahabat Nabi bila nak guru. Dia duduk di depan rumah. Dia tak pakai, dia tak apa. Dia tunggu guru dia keluar. Sebab dia takut mengganggu guru dia tu. Dia nampak macam Sa'id bin Abi Waqqas masa tu dia nampak tengah tunggu kenderaan mana nak kenderaan dibawa ini satu kenderaan duduk untuk tak boleh disebutkan bawa kenderaan tu maka naik Sa'id bin Abi Waqqas bila bertegur sejalan dan dia Allah memiliki guru dia dalam jalan kaki guru tadi naik kuda naik motor dia jalan kaki kenapa tak naik sama beginilah kami diajar adab oleh Nabi cara-cara nak hormat berguru turun daripada tempat dan sampai tempat dia turun daripada kenderaan sambil kau saya capai katakan Allah Abbas salam dia cium mula kau salam cium dengan aku beginilah bila kami diajar adab menghormati salah sihat keturunan Nabi tetapi nampak kau paling dia nampak kakak berlemah lembut dalam pergaulan berlemah lembut jangan kasar-kasar hubungan antara suami isteri harus ada saling mengharapkan seperti pakaian dan yang memakainya hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna surah An-Nisa. Maknanya pakaian fungsi suami isteri ini yang keluarga macam dengan pakaian dan yang memakainya. Apa maksudnya hal tiga? Pertama, pakaian itu untuk aurat ikut syariat Islam. Kedua, melindungi diri dari panas dingin dan sebagainya. Ini pakaian yang melindungi. Itu sebab masuk suami isteri dari ibarat pakaian dan memakainya. Dia jaga pasangan dia. Melindungi kamu, pakaian kamu ni. Orang cakap kau bukan dia bertahan dari cakap apa-apa suami baik. Ini dia sama join hebat gitu. Tak boleh pakai. Dia punya berdoa, ya Allah, tidur untuk suami isteri. Orang lelaki ini bila dituduh mendengar percaya cakap saya, dia tidak pernah mendengar. Itu orang lelaki ini kata tidur sebenarnya lelaki yang tidur mendengar ini ada cinta. Dia sebenarnya berada di tengah padang sehari. Dia tiba-tiba menjelma seperti seekor singa dan nampak binatang-binatang seperti rusa dan seperti itu dimakan. Dia kejar dia pakai kawan dia datang panjang cerita tu nanti saya uraikan kemudian
Tapi sebenarnya saya nak beritahu, kami satu punya syariat, siapa yang tidur budak kubur, baiklah ambil mesej di kubur. Saya pakai kan mesin tu, saya pasangkan kat sini. Sebab dulu untuk okey, kita dulu kau tidur, pasang, tidur. Hantar dekat lab. Mesin ni ada betul-betul jaga mesin sleep apa nak cek punya sleep apnea. Boleh cek umurnya dalam mesti dijam. Kita pakai mesin tidur dalam macam rokok semua begitu. Dah hantarkan lab umurnya saya dalam tidur. Sebab selama ni kita sangka kita tidur berikut sebab penat. Kita penat sangat. Ada orang dulu, memang kata dia hanya kalau tak pernah okey dia orang menunggu. Betul. Ya. Kalau dah hari-hari berlaku, hari-hari boleh. Dia cek balik bukunya. Saya dalam tempoh 5 jam tu dikaji purata setiap jam 84 kali nafas saya terhenti. Namanya obstructive apnea. Dengan satu lagi hypoapnea kedua. Jadi disebabkan itu saya disyorkan pakai oksigen tidur. Sebab saya sadar tanya mereka, nak naik kereta? Ya. Jaga-jaga macam tak nak. Tidur. Untuk ini ambil mesin. Baik, lepas tu dalam kajian juga saya punya kadar oksigen waktu itu naik 23%, tapi bila dia drop dia jejak 60%. Baik. Sebab ramai orang itu meninggal dalam tidur. Tinggal dalam tidur kita, ya Allah, kita dalam tidur baik Allah, ya Allah. Kawan kita coki. Itu kawan ini lebih kawan. Dan tu perempuan kadang-kadang dalam orang dia tak hidup. Aduh, orang tua ni itu perempuan kadang-kadang dia takkan hidup tubuh bilang kawan. Tapi pas tu saya lepas dari tu yang dia semua budak dia bagi saya oksigen untuk cukup. Semua lah lenong, rentak, bunyi pun adalah satu dua bunyi yang kesempatan itu yang masuk dalam Mexico. Ibu tuan, dia begitu tidur dan ada tak boleh dengan buat ujian selepas waktu bangun ni saya bilang kalau makan makanan seafood, makan ini seafood. Kalau saya misalnya kena jadi saya lepas, dia gelembung pecah, aku dia alergik, ambil darah. Saya darah untuk tentukan alergik. Ada orang nasi pun alergik, makan nasi dia tahu dia untung. Darah tu dia boleh ditebik, mungkin tak boleh kena hama. Ada tu pegang handphone dia alergi ada. Jadi dia cek alhamdulillah 180 lebih sebenarnya alergi itu saya tak ada satu pun satu. Maknanya saya boleh makan seafood, boleh hidang lah apa. Ya, jauh datang lah setakat ni pun tak payah. Ayat buat masa modern tak ada syukur, baca syukur. Jadi menutup aurat yang ini kan perhiasan, pakaian ini kan bukan perhiasan, pakaian dari ya. Jadi cara nak mewujudkan keimanan, pilih pasangan yang soleh-soleh. Nabi dah ajar kita pasangan macam mana. Pertama tengok umur di Jamaliha, tengok umur hari pertama dah nyampah kan. Dan kadang dalam maunya hari ada. Ya. Hari itu saya perform di Universiti Malaysia Sabah. Saya Alif Aziz siapa nama
maghrib orang kawasan zikir ilah Idris suami soleh khusus istri soleh macam itu. Pilih pasangan dengan utamakan khidmat. Kita takkan lupa yang sempurna, takkan lupa. Muka cantik ibadah ada tak cerdik yang belajar apa pun tak tahu, apa nak belajar tak belajar tak handsome pun je. Muka tu hitam putih konyol coklat jadi sampai setempat waktu KIM aku masuk ke London ambil aja berkilat kok main tak mau jadi di masjid ke masjid tanah ke soal itu semua ke sembilan puluh bulan dan masjid seperti itu dulu masa makan dicuda aja dia memang sadar dulu di dunia dulu masa zaman pada yang ikut militer ini biasa sebab aja polis orang siapa ini orang suka makan nanti dan di Jawa Barat tengok apa tengok lihat saya tengok keturunan yang baik-baik tengok lihat tengok kekayaan dia harta dia dan yang kelima tengok agama. Dan Nabi kata kalau tak ada semua pun paling tidak tengok agama. Sebab muka tak yang sempurna tak apa boleh jelas. Satu kecantikan dia sangat cantik. Orang dia tengok cantik, kita tengok tak cantik. Yang kedua, keturunan dia mungkin tak baik dulu. Keturunan memang tak elok. Pakai dadah, apa kunjungi apa semua. Tetapi bukunya dengan kahwin mana dah tahu berkat ini akan datang kepada Allah dan Rasul Allah izinkan itu. Dapat itu lahir dan sulit dan baik-baik. Kemudian di Malaysia mungkin dulu tak ada duit, tak ada harta, bukan kedatangan Allah dan Rasul Allah akan rezeki kita. Dan itu yang keempat, di kondisi agama. Dan kemudian niat dan saat menikah untuk ibadah kepada Allah itu sudah menjauh menghindari hubungan dilarang Allah SWT. Banyak anak pembawa ini pun ada gambar istrinya baru tahu yang suaminya kemudian suaminya koma jantan dalam handphone laki itu gambar laki kayak berlaku heket jantan takut koma atau kambing pun dia kambing pun tahu jantan itu kau laki beda berlakulah masalah anak ibu hormat anak ada itu lebih ibu hormat tapi kecenderungannya mendekat lagi susah nak ibu Allah melihat istri dan rumah betul-betul berbuat dengan dia tengok suami ni nampak laki lain buyuk pada untuk apa dan aku cek. Kemudian suami berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami dengan orang iman, cinta dan ibadah. Usahalah untuk jaga keluarga. Jangan ada sekitar mestinya banyak yang jadi ikut, tapi walaupun sedikit tapi berkat cukup. Dan begitu juga pasangan baik suami baik istri berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami sebagai seorang istri dengan dorongan ibadah dan mengharapkan redha Allah SWT. Kalau ada semua ini, insya-Allah kita dapat mewujudkan keluarga yang beriman. Jangan sibuk nak kerja kayu. Karena satu hari nanti kita akan sedar bukan semua kalau boleh dijilatkan. Contoh tengok ada orang menjadi sibuk sebabkan untuk dijadi ketinggi. Banyak kerja itu waktu tapi masih problem tak ada. Juga kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada.
Syukur dalam kita. Manusia jadi tak bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang dia ada. Yang kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, sampai lupa tengok ada orang yang susah. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang dia ada ini adalah hasil usaha dia, sedangkan dibandingkan apa dia ada semua dia kena izin Allah. Jadi para sekalian, cukuplah sekadar itu. Saya faham signal yang diberikan. Coba pandang bahwa Tuhan ini, insyaAllah banyak lagi yang nak saya sampaikan, maknanya kena ambil lagi. Ya, itu pun Allah insyaAllah. Jadi janganlah berdoa, kerjalah hari, jangan sibuk kerja. Dunia ini sementara sifat apakah Jibril besar berbuatlah sesudah kita sampai masa di rumah kami balas dengan apa yang hidup sesudah kita sampai masa di rumah kami. Sayangilah, cintakilah satu saja suka kita sampai masa di rumah kami besar. Jadi setelah itu kita menguasai Pak Ketua Kepada kita melompat kaki menjatuh ke tengah jua. Kalau konsep sudah tamat bersama dalam jiwa. Tenang-tenang tidak sampai oleh kita yang ada terkenal lalu menyebut kesebayang yang masih menyebut kasih nanti. Itu saja daripada saya. Semua yang baik adalah Allah Taala. Aku nak teman saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali kalau selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.